Ini bab firman-Nya, ketika itu arasy-Nya di atas air. Dialah Tuhan yang mempunyai arasy yang agung. Abul Aliyah berkata istawa ila sama, artinya pergi ke atas, naik ke atas. Fasawwahunna, maknanya ialah khalaqahunna, menjadikannya. Mujahid berkata istawa 'alal 'arsy, mana 'alal 'arsy, berada tinggi di atas arasy. Ibnu Abbas berkata Al-Majid, maknanya Al-Karim, yang mulia. Al-Wadud, maknanya Al-Habib, pengasih. Yuqalu, dikatakan Hamidum Majid. Jadi dalam Quran disebutkan Hamidum Majid, seolah-olahnya ini fa'il dengan makna fa'il, yani daripada majid. Hamid ini fa'il bermakna al-maf'ul, yani mahmud, daripada perkataan hamidah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Imran bin Husain, beliau berkata, pernah aku berada dekat Nabi SAW. Tiba-tiba datang kepada baginda satu kumpulan orang daripada Bani Tamim. Baginda pun berkata, terimalah berita gembira, wahai Bani Tamim. Mereka pun berkata, engkau telah memberi berita gembira kepada kami, kalau begitu berilah yani sesuatu kepada kami. Selepas itu masuk pula orang daripada penduduk Yaman. Nabi SAW bersabda, iqbalul busyra, terimalah berita gembira wahai penduduk Yaman. Ketika mana tidak diterima, berita gembira itu tidak diterima oleh Banu Tamim. Mereka pun berkata, kami telah pun menerima, kami datang kepadamu untuk mendalami agama dan untuk bertanyamu tentang kejadian yang pertama, apakah adanya? Qala, Nabi SAW bersabda, kana Allah telah sedia ada, walam yakun syai'un qabla. Ketika itu ataupun dalam keadaan tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan pada ketika itu arasy-Nya berada di atas air. Kemudian dia menjadikan langit-langit dan bumi, dan mencatat di dalam buku catatannya kulla syai'in, yani lauh mahfuz, segala sesuatu. Kemudian datang kepadaku seorang lelaki. Dia pun kata, hai Imran, pergi dapatkan untamu. Untamu telah pergi, terlepas dah. Aku pun terus pergi mencarinya. Rupa-rupanya sudah hilang. Yang kelihatan kepadaku hanya alang-alang, yani fata morgana, yang qati'u dunaha, mana fata morgana yang memisahkan aku dengan unta itu. Jauh adalah perginya, tak tahu ke mana. Wa aimullah, demi Allah, gembira sekali, suka sekali aku kalau unta itu pergi pun, hilang pun, dan aku tidak bangun. Kalau aku tidak bangun, tentu aku boleh ilmu banyak lagi lah. Mana tapi aku pergi dengar orang itu kata. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesungguhnya yaminullah mal'ah, penuh, ini tangan kanan Allah penuh, tidak dikeringkan oleh perbelanjaan, mencurah-curah kurniaannya siang, malam dan siang. Tidakkah kamu lihat apa yang dibelanjakannya semenjak dia menjadikan langit-langit dan bumi? Kerana ataupun tetapi tidak kurang apa yang ada di tangan kanannya itu. Wa arshuhu 'alal ma', dan arasnya berada di atas air. Di tangannya yang satu lagi ada limpahan kurnia ataupun al-qab, pegangan, genggaman. Dia mengangkat dan menurun, mengangkat dan merendahkan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas, beliau berkata, Zaid bin Harithah
datang mengadu halnya, yakni kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mula berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wa amsik alaika zawjak, teruslah pegang isterimu itu, jangan kau lepaskannya. Rasulullah SAW bersabda, ataupun Aisyah berkata, kalaulah Rasulullah SAW akan menyembunyikan sesuatu, nescaya disembunyikannya ayat ini. Qala, perawi berkata, Zainab ini selalu menyatakan kebanggaannya ataupun kelebihannya di hadapan isteri-isteri Nabi SAW yang lain dengan mengatakan, kamu telah dikawinkan oleh ahli keluargamu, sedangkan aku, Allah mengawinkan aku dari atas langit 7. Daripada Thabit, yakni Thabit Al-Bunani dengan sanad yang tadi juga, dia kata, wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdih wa takhshan nas, engkau menyembunyikan di dalam dirimu apa yang Allah akan nyatakannya dan engkau takut kepada orang. Ayat ini turun berhubung dengan Zainab dan Zaid bin Harithah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, ayat hijab turun berkenaan dengan Zainab binti Jahsh. Nabi SAW menjamu makan kerana berkahwin dengannya pada hari itu roti dan daging. Zainab selalu berbangga di hadapan ataupun menyatakan kelebihannya di hadapan isteri-isteri Nabi SAW yang lain dengan mengatakan, Allah sesungguhnya telah mengawinkanku di langit. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesungguhnya Allah bila telah selesai menjadikan makhluknya, kejadian-kejadiannya yang besar itu, kataba indahu fawqa arsyih, ditulisnya di sisinya, di atas arasnya, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mengatasi kemurkaanku. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, sabda baginda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, mendirikan sembahyang, berpuasa bulan Ramadan, maka Allah menjamin untuk memasukkannya ke dalam syurga, sama ada dia berhijrah di jalan Allah ataupun dia duduk di bumi di mana dia dilahirkan. Mereka berkata, wahai Rasulullah, boleh tak kami ceritakan kepada orang perkara ini? Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam syurga ada 100 darjat. Allah telah menyediakannya untuk orang-orang yang berjuang di jalannya. Setiap 2 darjat itu, jadi jarak antara keduanya ialah seperti langit dan bumi. Kalau kamu meminta dengan Allah, maka kamu mintalah Al-Firdaus, kerana ia adalah syurga yang paling istimewa, paling tinggi kedudukannya. Wa fawqahu arsyun, di atasnya arash Ar-Rahman. Dan daripadanya lah terpancar ataupun mengalir air sungai syurga. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Dzar, beliau berkata, pernah aku masuk ke masjid ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk. Apabila matahari jatuh terbenam, baginda bersabda, wahai Abu Dzar, tahukah kamu kemanakah ia pergi, yakni matahari itu? Qala, Abu Dzar berkata, aku pun berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ia pergi lalu ia meminta izin bersujud, untuk bersujud, maka diizinkan kepadanya untuk sujud. Wa ka'annaha qad qila laha, seolah-olahnya dikatakan kepadanya, irji'i min haitsu ji'ti, kembalilah semula ke tempat engkau datang. Maka dia naik selepas itu daripada maghrib, daripada barat. Thumma qara'a, kemudian Nabi SAW membaca, dzalika mustaqarrun laha, itulah tempat janjinya, itulah tempat tetap baginya. Dalam qiraat Abdullah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Zaid bin Thabit,
Beliau menceritakan kepada Ibnu Sabbaq, katanya Abu Bakar telah menghantar orang, mengutuskan orang kepadaku. Aku pun menyelidik Al-Quran, mencari-cari Al-Quran, sehingga aku dapati akhir surah At-Taubah bersama Abi Khuzaimah, yang mana aku tidak dapati ayat ini pada sesiapa pun selainnya, iaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum, hingga kepada penutup surah Bara'ah ini. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, Nabi SAW selalu mengucapkan pada ketika kesusahan, la ilaha illallah al-alimul halim, Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha penyantun. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang agung. Tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan langit-langit dan Tuhan bumi, dan Tuhan arasy yang mulia ataupun yang sangat bernilai. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri daripada Nabi SAW, baginda bersabda, manusia akan pengsan pada hari kiamat nanti, ataupun manusia akan hilang kesedarannya pada hari kiamat nanti. Tiba-tiba bila aku sedar, aku dapati Musa sedang memegang tiang, salah satu daripada tiang arasy. Ibn al-Bajishun meriwayatkan daripada Abdullah bin Fadl, daripada Abi Salamah, daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, maka akulah orang yang mula-mula dibangkitkan. Tiba-tiba aku dapati Musa telah pun memegang arasy. Itulah. Jadi di sini yang kita baca saat ini panjang juga, semuanya di bawah bab arasy belaka ni. Bawah bab arasy. Bab firmannya ini diambil daripada Al-Quran. Jadi dalam tajuk ni Imam Bukhari bubuh hak daripada Al-Quran. Maknanya arasy itu pun satu kejadian Allah, makhluk Allah, yang wajib diimani, dipercayai, menjadi akidah. Sebab apa? Sebut dalam Al-Quran. Arasnya di atas air. Wa huwa rabbul arsyil azim, Dialah Tuhan yang mempunyai arasy yang agung. Apa maksud Imam Bukhari buat tajuk-tajuk ni? Dan dia marilah tu dihurai seperti yang kita sudah terjemah tadi. Kalau kita perhati dalam hasyiah kita ni, oleh kerana sini pun ada sebut, tengok nombor 5, wa kana arshuhu 'alal ma wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Imam Bukhari buat mari dua potong ayat Quran, kedua-duanya menunjukkan adanya arasy itu. Imam Bukhari menyebutkan dua ayat ini, dua potong ayat ini untuk mengingatkan kepada dua perkara. Tujuan Imam Bukhari sebut dua perkara. Yang pertama, wa kana arshuhu 'alal ma, untuk menolak sangkaan orang yang berkata, untuk menolak dakwaan ataupun fahaman orang yang mengatakan arasy itu sentiasa bersama Allah. Jadi arasy ini kejadian Allah yang sama jadi dengan dia, sama sekali dengan dia. Maknanya qadim lah. Qadim, arasy itu qadim. Sebab apa? Sebab dia pegang dengan inilah hak Nabi SAW kata, kana Allah walam yakun syai'un wa kana arsyu 'alal ma. Allah sedia ada, ketika itu tidak ada apa-apa pun, ketika itu arasnya telah ada di atas air. Jadi dia sebut arasnya. Jadi aras Allah, jadi seperti mana Allah itu sedia ada, aras itu pun kira-kiranya sedia ada lah. Hak tak ada apa satu sebelum dia tu gak lain. Arasy itu ada dah. Maknanya arasy ini qadim.
Yani ada orang yang membuat kesimpulan gitu. Wa hadza madhhabun batil. Ini tak betul lagu tu. Kalau kata gitu tak betul. Ada yang mengatakan Arash ini merupakan falak yang pertama, kejadian Allah SWT yang pertama, daripada situlah jadi hak lain-lain. Itu mengikut pendapat ahli falsafah sampai itulah. Wala yadullu al-hadith al-madhkur alaihi. Dia kata hadis hak tadi tidak menunjukkan gitu. Tidak menunjukkan Arash ni sedia ada sama dengan Tuhan tu. Tak, sekali ada. Tidak. Tidak menunjukkan begitu. Seperti mana akan disebutkan nanti. Idhafat di sini arasnya di atas air. Arasnya tu mana sesoalnya dia tu tidak terpisahlah dengan aras itu. Gitu dipahamnya. Padahal kita tak boleh faham gitu kata dia. Idhafat di sini kana arshuhu, arshu tu jadi mudhaf, hu tu jadi mudhaf ilaih. Idhafat lah tu orang panggil. Jadi idhafat di sini litashrif. Bukan idhafat di sini bermakna musahabah kau apa tidak. Dengan makna sekali ada. Tidak dengan makna begitu. Idhafat di sini litashrifil mahd, litashrifil mahd, semata-mata untuk memuliakan kedudukan Arash itu, kejadian dia. Mana sesuatu yang istimewa, seperti dikatakan Baitillah. Jadi Baitillah, Kaabah tu Baitillah, rumah Allah. Tu ke dia lagi. Allah boleh kata Baitillah, yakni idhafatkan bait itu kepada dia. Bukan bermakna Allah duduk situ. Bukan bermakna Kaabah tu, Baitillah tu sama jadi dengan dia ke apa ke, sekali dengan tak ada makna lagu tu. Bahkan idhafat di situ litashrif. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita tahulah idhafat ni banyak makna. Salah satunya makna dia untuk memuliakan, melebihkan sesuatu yang diidhafat itu. Yang ni bait itu, nak melebihkan bait itu. Walaupun dari segi harganya, dari segi zahirnya nampak tak ada belah mana. Lebih mahal lagi hak lain. Hak manusia buat kalau tak kira. Tapi di sisi Allah, itu paling mulia. Kalau nak panggil rumah, rumah yang paling mulia. Jadi makna idhafat litashrif. Dan dia menamakan Arash. Apa Arash ini? Sebab dia lah yang menjadikannya dan yang menciptakannya. Walaysa li awwaliyatihi haddun wala muntaha. Jadi tidak ada bagi masa awal Tuhan itu permulaan, dan tidak ada had. Jadi bila kita kata huwal awwalu, dialah yang awal, itu bukan maknanya ada permulaan. Tak ada permulaan. Tak ada permulaan dia. Adapun Arash ini hak dia jadikan. Jadi macam mana kita nak kata tak ada permulaan? Mestilah ada permulaan. Itu dia nak. Itu faedah yang pertama, tujuan Imam Bukhari buat mari ayat 2. Faedah yang keduanya iaitu wahwa rabbul arsyil azim, iaitu untuk menolak pendapat ahli-ahli falsafah yang mengatakan Arash itu ialah khaliq, pencipta Arash itu, yang menjadikan makhluk ni. Sedangkan Allah SWT kata Rabbul Arsy, dia Tuan Arash, dia yang menjadikan Arash. Maknanya macam mana Arash itu nak menjadikan yang lain? Tak. Arash itu makhluk dia. Ini Rabbul Arsyil Azim membatalkan pendapat yang tak betul ini. Kerana ini menunjukkan bila dia kata Rabbul Arsyil Azim, bermakna Arash itu marbub. Rabb isim fa'il, marbub maknanya yang kena buat. Bila yang kena buat, macam mana dia tu jadi Tuhan? Jadi tak betul lah orang yang mengatakan Arash itu pun qadim juga. Tak betul. Wal marbub makhluk, marbub ni makhluk. Makhluk macam mana nak jadi khalik? Sepakat pendapat ahli tafsir mengatakan Arash dari segi bahasanya maknanya katil, iaitu jismun dzu qawaim, satu jisim yang mempunyai tiang-tiang dia tu. Ahli tafsir kata lagu tu Arash tu pun lagu tu juga. Mak dia katakan Arash Allah tu bidalil qawlihi, dalilnya Imam Bukhari buat mari kan, kemudian bila aku sedar, aku mula-mula sedar tu kiamat esok,
Tengok-tengok tu Musa duk pegang dah di tiang arash. Bermakna arash tu ada tiang. Dan sifat tiang, sifat macam katil, sifat lagu tu sifat makhluk. Sifat makhluk, bukan Tuhan. Sebab ini adalah sifat makhluk kerana ada tanda-tanda baharu itu, iaitu ada goni, lagu ni, bentuk dia tu ada. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak lagu tu. Itu tujuan dia mari dua ayat. Abul Aliyah berkata istawa ila sama', maknanya irtafa'a. Ini Imam Bukhari mula nak menyebutkan tentang makna istiwa itu banyak dalam bahasa Arab ni. Dia nak sebut sini kalau istawa ila, thumma istawa ila sama' fasawwahu, thumma istawa ila, kalau mutaaddi dengan ila dengan makna menuju ke tempat yang tinggi, ke arah yang lebih tinggi. Itu maknanya kalau mutaaddi dengan ila. Fasawwahunna, ini pun daripada pecahan hak tu juga. Istawa tu kalau dalam bentuk lain sawwa, tapi kalau sawwa maknanya menjadikan. Maknanya menjadikan. Istawa bermaknanya terjadi. Itu pun salah satu makna dia. Mujahid berkata istawa 'alal 'arsy. Istawa 'alal 'arsy. Apa makna? Ini maknanya istawa, dia mutaaddi dengan ala pula. Bila mutaaddi dengan ala, maksudnya ala 'alal 'arsy, berada tinggi di atas arsy. Tu haknya. Kalau istawa dengan makna mutaaddi dengan ala, dengan makna lagu itulah. Lepas tu banyak lagi makna dia. Istawa dengan makna masak, matang, istawa dengan makna berdiri, tegak, tetap, banyaklah maknanya. Itu tujuan Imam Bukhari sebut semua ni. Dia nak ayat makna dia tu ada banyak. Makna dia tu ada banyak. Yang selalu kita terjemahkan dalam bahasa Melayu ni, istawa 'alal 'arsy, bersemayam di atas arasy. Gitu. Jadi ala 'alal 'arsy. Sini cuba tengok Hasyiyah nombor 7 pula. Ala 'alal 'arsy. Ibnu Battal berkata, inilah yang betul dan inilah mazhab yang benar dan inilah pendapat ahli sunnah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mensifatkan dirinya dengan ta'alli, dengan sifat tinggi itu. Yani istawa, ia berada tinggi di atas arasy. Qala subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa ta'ala apa makna? Maha suci Tuhan dan maha tinggi. Dia ada sifat tinggi itu. Sifat tinggi. Salah satu pernyataan sifat tinggi itu iaitu apabila disebutkan di atas arasy itu. Jadi arasy ini dalam kejadian dia hak paling tinggi. Hak paling tinggi. Hak lain-lain itu semua duduk bawah belah. Jadi tinggi Tuhan. Ataslah daripada arasy. Makna begitu. Mana sana? Dan mereka menolak bantahan orang yang mengatakan ala dengan makna irtafa'a min ghairi farqin wa qad abtaltumuh lima fi zahiri min al-intiqal min suflin ila ulwin wa huwa muhalun ala Allah. Ala mana ala ala 'alal 'arsy. Istawa makna ala 'alal 'arsy, bukan dengan makna irtafa'a. Kalau irtafa'a dengan makna daripada duduk bawah dia naik tinggi. Macam kita duduk bawah tangga tu naik tangga, kau tinggi. Itu makna irtafa'a. Bukan lagu tu. Allah SWT kata dia maha tinggi, dia gitu gini, berada tinggi di atas aras, bukan bermakna daripada bawah tu dia naik. Gitu, tidak lagu tu. Sebab hak tu sifat makhluk, kata dia. Ini hak dia sebut. Ini mustahil kepada Allah. Sebab Allah SWT telah menyebutkan sifat dia tu sifat tinggi, tetapi dia tidak sebut sifat dia tu irtifak, naik lagu tu daripada rendah, naik tinggi tu. Dulu berada di tempat rendah, lepas tu naik di tempat tinggi. Tak ada sebut lagu tu, cuma dia sebut tinggi. Mu'tazilah berkata maknanya istawa ni istila bil qalb, bil
bil qahri wal ghalabah, iaitu menguasai dengan penuhlah, dengan sempurna, dan dia berkuasa dengan sepenuhnya di atas arasy. Itu maknanya. Warudda bi annahu ta'ala. Tetapi pendapat Mu'tazilah itu dibantah, ditolak oleh ulama-ulama kita dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala lam yazal qahiran mustawliyan. Allah Subhanahu wa taala itu sedia kala lagi sudah mempunyai kuasa penuh, mempunyai kebesaran. Tidaklah barulah ada arasy tu baru dia jadi berkuasa sepenuhnya. Tidak lagu tu. Jadi sifat berkuasa penuh sudah ada dah sebelum pada tu. Tak ada kurang sikit pun. Sebab itu dia kata ulama-ulama kita tak sesuai dengan makna tu, dengan makna berkuasa penuh tu. Seseolahnya sebelum pada tu tidak berkuasa penuh. Sedangkan Allah SWT sentiasa mempunyai kuasa yang sempurna. Lepas tu dia sebutlah Hasan Basri meriwayatkan daripada Ummu Salamah bahawa Ummu Salamah berkata al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu maknanya berada di atas ataupun bersemayam, itu tidak majhul, tidak diketahui makna dia, diketahui. Wal kaif ghairu ma'qul, tapi kaifiat dia lagu mana kita tidak boleh nak ta'aqul. Wal iqraru bihi iman, dan mengakuinya adalah iman. Kita kena terima. Wal juhudu bihi kufrun, dan menolaknya, tak mahu terima, itu adalah kufur. Lepas tu ada pula daripada Tariq Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dia ditanya lagu mana Allah SWT beristiwa di atas arasy itu. Dia kata al-istiwa ghairu majhul wal kaif ghairu ma'qul wa 'ala Allahi ar-risalah wa 'ala rasulihi al-balagh wa 'alaina at-taslim. Rasul sudah menyampaikan kepada kita, Allah SWT sudah rayak dah sifat dia ni, dan kita kena terima. Itu dia rekatnya dalam sini. Jadi nak ayatnya kepada dia Imam Bukhari maksud dia sebut arasy ni sebab lepas pada tu dia berkait dengan arasy ni, dia ada sebut satu sifat Allah, thumma stawa 'alal 'arsy. Jadi istiwa itu adalah sifat Allah. Hatu Imam Bukhari nak ayatnya dia sebut arasy ni, bukan makna arasy ni sifat dia ke, arasy ni sama azali dengan Tuhan ke, tak ada nak ayat tu. Tetapi ada kait dengan di sini Imam Bukhari nak cerita yang dia sebut arasy ni sebab apa ni? Tuhan itu dikatakan istawa 'alal 'arsy. Jadi sifat Tuhan itu disebutkan berkait dengan arasy itu. Jadi apa makna istiwa? Istawa 'alal 'arsy, supaya sifat-sifat lain lah juga. Supaya sifat mendengar, bukan bermakna mendengar dengan telinga. Supaya kita bila dia kata sifat melihat, bukan bermakna melihat dengan mata sebab kita, dan begitulah hak lain-lain pun begitulah. Supaya juga di sini kalau dia kata duduk bersemayam di atas arasy, duduk bersemayam yang layak dengannya. Tidaklah boleh kita kata duduk sebuah raja, duduk atas takhta tu, bersemayam di atas singgah sananya, bukan lagu tu. Sebab kita kata mendengar, bukan bermakna bila kata Tuhan itu maha mendengar sebab kita, sementara lafaz dia tu serupa. Ni pun lagu tu lah juga. Itu yang kita kena faham. Itu yang kita kena faham. Jadi istiwa ini salah satu sifat Tuhan. Jadi sifat dia ni walaupun sama makna dari segi terjemahannya, tetapi kita tak boleh anggap, kita tidak boleh i'tiqad bahawa serupa dengan makhluk. Dari segi makna asal tu kita terima, tahu. Sebab itulah ulama-ulama mengatakan sama-sama kalau sifat-sifat lagu ni apabila disebut, bukan mabda' dia ataupun kaifiat dia tu yang dimaksudkan, tetapi yang dimaksudkan ialah gharadnya itu, tujuan dia ataupun lazim dia tu. Lazim dia tu. Misalnya kita kata sifat mendengar, bagi kita dia kena ada cara dia, ada mata, ada alat. Kita kata bolehlah mendengar dengan telinga, melihat dengan mata, itu alat. Dia ada hak tu. Yang keduanya dia ada ke dia tujuan, maksud, hasil, natijah daripada melihat tu gau ni. Kita tahulah benda hak bahasa lihat satu, gapo dia benda, lagu mana kita tahu. Supaya juga mendengar, bila kita dengar dengan telinga,
kita tahulah benda yang didengar tu gapo. Itu lazim orang panggil. Pengetahuan yang diperolehi, yang didapati apabila menggunakan alat tadi, gapo dia? Itu lazim. Hak lazim ni, iaitu kita tahu. Supaya juga Allah Subhanahu Wa Taala tu, dia cuba kita tak boleh kata. Bila kita kata dia tu bersifat mendengar, kita tak boleh kata dia tu mendengar dengan peralatan atau perantaraan tertentu, tak ada. Tetapi hak dia dapat hasil dia. Hasil dia. Hasil seperti mana yang kita dapat melalui penglihatan, melalui pendengaran kita. Itu hasil dia. Supaya juga kalau kata raja bertakhta ataupun bersemayam di atas singgasana dia, apa makna? Pada hari pertabalan tu duduk, raja tu duduk, apa makna? Makna dia menguasai kerajaan itu. Itu makna dia. Itu hasil maksud dia. Hak duduk tu, itu hak surah, hak zahir. Hak zahir itu berkait dengan makhluk. Allah SWT tak ada tu. Hak adanya lazim daripada tu. Bila Allah SWT menjadikan langit, bumi semua ni, menjadikan aras, hak tu hak paling sempurna, lengkap semua sekali. Bermakna dia kata dia menguasai sepenuhnya aras. Menguasai sepenuhnya aras. Apa makna bersemayam di atas aras? Bermaknanya dia menguasai, itu lazimnya. Seperti kalau seorang raja, kalau pemerintah, bila dia duduk atas singgasana tu, melambangkan dia ni menguasai segala-gala. Kalau duduk di atas singgasana, atas takhta kerajaan Kelantan, dia menguasai Kelantan saja. Maksudnya, kalau Terengganu saja. Kalau Pahang saja. Tapi kalau jadi agung, pada hari pertabalan tu, bila duduk atas singgasana agung tu, bermakna dia menguasai semuanya. Apa dia tidak kata Tuhan duduk di atas aras pada ketika menjadikan langit, pada ketika menjadikan bumi? Kalau hak tu kecil. Supaya dengan kalau raja, jadi raja kepada Kelantan saja, jadi raja kepada Pahang saja, gitu. Sedangkan hak ni semua ni, langit, bumi, aras, apa semua ni bawah kerajaan dia berlaku. Bila dia kata dia menguasai Malaysia, maknanya menguasai semua bawah dia berlaku. Gitulah. Bila dia kata menguasai aras, maknanya semua sekali langit, bumi itu masuk. Lazim dia tu yang dimaksudkan, bukan cara dia duduk tu semua makhluk tak boleh. Lagu tu tak ada. Nak suruh faham kepada manusia ni lagu mana? Kalau dalam kerajaan manusia lagu mana? Lagu tu lah. Apabila raja itu pada zahirnya duduk di atas takhta dan diberi tauliah, kebenaran, keizinan kepada dia, dilantik dia untuk menjadi agung, jadilah dia. Berarti pada masa tu dia menguasai sepenuhnya. Gitu kan? Kalau hak manusia, Allah SWT lagu tu. Tapi rupa tu tidak serupa. Hasil maksud dia tu, lazim dia tu hak ada, iaitu menguasai. Iaitu menguasai. Itulah. Kemudian ulama bahas pula istiwa ini sifat Allah. Sifat apa? Sifat zat ke sifat fi'il? Masuk dalam sifat af'al ke sifat zat? Hak lebih kemahnya kita kata ini adalah sifat fi'il, sifat af'al dia. Sebab apa? Seperti melahirkan orang. Pada ketika melahirkan itulah nyata sifat dia tu. Hak ni pun sifat menguasai ini pada ketika menjadikan itu nyata. Bukan bermakna sifat itu tidak ada sebelum pada itu pada dia. Makna dia, kalau kita kata sifat menghidupkan, mematikan, bukan bermakna sebelum pada itu dia tak boleh nak berhidup. Ada dah kuasa tu, cuma dia tak boleh lagi. Supaya juga sifat istiwa ni, kalau nak kira dia nak menguasai, dia kuasa dah, cuma tidak nyata. Bila nyata tu ketika mana? Ketika dia menjadikan semua tu, ketika tu. Supaya kita kata menghidupkan orang. Pada ketika tu nyata sifat menghidupkan, itu orang panggil sifat af'al. Pada ketika menyatakan kekuasaan dia, kebesaran dia, pada ketika itulah nyata sifat istiwa ini. Padahal sebelum pada tu pun dia boleh, cuma dia tidak nak. Gitu. Bagi orang yang mengatakan istiwa ini sifat zat, bermakna sifat istiwa dia menguasai ini, apa namanya ni, memiliki aras dan semua sekali apa-apa yang ada di dalamnya, di bawahnya itu, daripada dulu lagi, sejak azali lagi ada. Sifat tu ada sejak azali lagi. Serupa dengan sifat mendengar, sifat melihat, walaupun tidak ada lagi benda yang hendak didengar, benda yang hendak dilihat, dia sudah ada dah sifat. Serupa juga ni. Jadi kalau orang yang mengatakan ini adalah sifat zat, tidak bermakna dia baru ada sifat ni apabila ada aras itu. Dah. Sifat tu sudah sedia ada dah.
bersama dia. Jadi makna ini tak ada kaitan dengan keperluan kepada aras kalau apa kan ada. Cumanya selepas dijadikan aras dan dinyatakan sifat ini, pada ketika itu lebih nyata lah. Pada ketika itu lebih nyata lah sifat itu. Begitu. Ibnu Abbas berkata, Al-Majid maknanya Al-Karim, Dzul Arshil Majid. Dalam Quran disebutkan, apa yang Imam Bukhari kata Al-Majid ini rengkah tu. Dia ambil lagu tu, cara Imam Bukhari ni, dia ambil orang rengkah. Sebab dalam Quran ada sebut Dzul Arshil Majid. Apa makna Majid itu? Dialah Tuhan yang mempunyai arash. Majid. Apa makna Majid? Al-Karim di sini. Dzul Arshil Karim serupa dengan kita dalam ayat yang lain ada sebut Dzul Arsh, Rabbul Arshil Karim. Begitu. Jadi Al-Majid itu dengan makna Al-Karim. Al-Karim ini merujuk bukan makna arash Al-Azim lain, arash Al-Karim lain. Tak, tolak aja. Cuma sifat itu. Kalau bila kita kata arash Al-Azim, merujuk dari sudut kam dia orang panggil. Dari sudut kamiyah dia, dari sudut kuantiti dia, kebesaran dia besar mana, dia setara mana, lagu mana. Itu. Kalau kata Al-Arshil Karim, mana dari sudut kaif dia tu, keistimewaan dia tu. Dari sudut tu. Padahal benda tu lah, hak tu lah. Al-Wadud adalah hak kata gitu, ada juga hak kata suku pula. Ada juga. Tak apalah hak tu. Al-Wadud maknanya Al-Habib. Sebab dalam Quran dia kata wa huwal ghafurul wadud dzul arshil majid. Apa makna wadud? Yani Al-Habib. Dia yang maha pengasih. Al-Habib maha pengasih. Yuqalu Hamidum Majid, innahu Hamidum Majid. Ini mana sifat dia. Jadi Hamid ini dari dia bahas dari segi bahasa Arab lah. Seolah-olahnya Hamid ini fa'il, atau wazan fa'il bermakna fa'il. Ada juga fa'il bermakna maf'ul, atau wazan. Jadi di sini Hamid ni apakah dengan makna Majid di sini? Majid di sini dengan makna mumajjad. Tidak. Tapi Majid di sini dengan makna majid. Yani fa'il dengan makna fa'il. Gitu. Lepas tu Mahmud, Hamid. Hamid di sini dengan makna Mahmud, yani fa'il bermakna al-maf'ul. Itu dari segi bahasanya. Dari segi bahasanya begitulah. Jadi kata Hamid ini bukan makna dia yang memuji dah. Dia yang dipuji, terpuji. Dia yang terpuji. Itu maknanya Mahmud daripada Hamidah, perkataan Hamidah. Jadi hak tu Imam Bukhari nak bahalah dari segi perkataan itu. Sebelum pada tu Dzul Arshil Majid wa huwal Ghafurul Wadud. Ini fa'il bermakna fa'il, dia nak ayat di sini. Ini dengan makna fa'il, ini dengan makna maf'ul. Itu dari segi bahasa Arab lah. Seperti kita kata zabih, itu fa'il itu. Fa'il, zabih bermakna al-madhbuh. Tapi kadang-kadang fa'il dengan makna fa'il, dengan makna isim fa'il. Dia ada beza. Tak apalah. Waktu dia mari riwayat Imran bin Husain, dia kata pernah aku duduk dekat Nabi SAW, tiba-tiba mari satu kaum, satu kumpulan Bani Tamim. Nabi SAW berkata, terimalah berita gembira, wahai Bani Tamim. Waktu berkata, dah rakyat sangat berita gembira, berilah sesuatu. Pesta kebendaan lah tu. Tak ada benda kau nak beri. Dah berita gembira. Nabi SAW pun senyap. Jadi nak rakyat orang ni macam-macam. Masuk pula mari berjumpa dengan Nabi penduduk Yaman. Nabi SAW kata, terimalah berita gembira wahai penduduk Yaman. Ketika mana Banu Tamim tak saya terima, kata dia. Puak-puak ni pun kata, memang kami terima dah pun, kami mari ni pun untuk mendalami agama. Artinya kalau nak dunia tu, waktu makna tidak terima berita gembira agama sebenarnya. Berita gembira agama yang dimaksudkan itu hak lain, iaitu nak belajar mendalami agama tu hak tu. Dah aku ni ada lagi, kamu boleh terima. Inilah
tuah besar ni terima ni, itu boleh masuk surga, boleh mendapat kelebihan yang abadi, kekal abadi. Hak tu sepatutnya minta hak dunia. Dan kami nak tanya engkau tentang kejadian hak mula-mula ni. Ni apa kejadian kau tu, ni hak mula-mula sekali kejadian. Nabi SAW pun bersabda, kana Allah sedia ada, walam yakun syai'un qablahu, tidak ada apa satu pun sebelumnya. Sebelum dia tak ada apa. Itulah yang dikatakan al-awwal. Sifat Tuhan al-awwal tu, pada dia tu sedia kala, sebelum dia tak ada. Hak lain gapo apa tak ada. Jadi kan Allah tu mana? Allah sedia ada. Kan Allah sedia ada. Wa kana Allahu sami'an basira. Sami'an, dia ada kana di situ. Daripada situlah puak-puak Maturidiyah, puak-puak Maturidiyah dia kata apa ni sifat maknawiyah ni, sifat maknawiyah ni, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran. Dia ambil mana? Dia ada juga. Jangan kita kadang-kadang orang ni dia nak satu, dia sampai tinggal tepi ke, dia tepih alah tepi sampai jatuh parit awal tu. Padahal sama-sama kita ahli sunnah belaka, betul belaka, imam-imam besar belaka, dan dia ada cara dia. Wa kana Allahu sami'an basira tu gapo? Betul lah, dia ambil situ lah tu. Wa kana Allah bukan makna dulu Allah SWT Maha mendengar, dan sekarang ni tidak. Sebab kita kata kana Zaidun faqiran, dulu Zaid sesak dulu, bolehlah lagu tu. Tapi wa kana Allahu sami'an basira ni kita nak kata lagu mana? Takkan kita nak terjemah dulu Allah SWT mendengar, Maha melihat, bermakna lah tidak. Ada kalau tidak begitu, apa makna kana? Kana tu makna kaunuhu sami'an. Gitulah kok dia royak tu betul dah tu. Tak ada bercanggah apa dengan Quran. Molek. Sebab je kita kata sifat 20 tu tak ada bercanggah dengan Quran, dengan hadis ni, dengan Nabi bawa serupa je. Serupa je. Orang lain hak tak terima lagu tu. Apakah dia kata? Sifat mendengar Tuhan ni tidak sedia kala, tidak sentiasa. Kaunuhu tu makna sentiasa. Bila-bila pun ada sifat itu. Serupa juga orang lain pun kata lagu tu juga. Ada. Jadi tak ada benda yang perlu dipertengkarkan sangat. Tak ada. Cuma dari segi pendekatan saja yang berbezanya. Kalau kita tanya hakikat sebenar, dia tu mana-mana pun lagu tu juga. Jadi hak ni kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran ini bukan Asy'ariyah, Maturidiyah. Tengok Asy'ariyah terima hak Maturidiyah. Sepatutnya terbuka lagu tu lah. Hak ni nampak kemah juga, kita terima. Jadilah sifat 20. Asalnya Abu Hasan Asy'ari perkenalkan sifat 13 je. Bukan ada pun sifat 20 tu. Tetapi apakah walaupun benda ni kemudian, tapi benda ni tak ada pada dalam Quran. Ada dah. Ada. Orang dulu sebelum pada ada Abu Mansur Al-Maturidi tak faham lagu tu ke? Faham lagu tu dah. Cuma tak ada istilah, tak ada pembahagian, tak ada pengasingan ilmu tu. Tu saja. Perbahasan secara detail dalam bentuk bab-bab itu tak ada. Supaya fiqh lah. Zaman Nabi dulu tak ada ke fiqh? Ada dah. Sebelum Imam Syafi'i tu. Cuma Imam Syafi'i mari dia buat teratur susun molek tu. Benda tu benda ada dah. Orang tak pakai lagu tu lah. Supaya juga ni pun tak ada benda yang perlu dipertengkarkan, diperbalahkan. Tak ada. Dia sebut kan Allah sedia ada. Situlah dia katakan sedia. Ada Tuhan. Kana ada tu maknanya ada lah. Seperti sebelum pada ni kan, qul ayyu syai'in akbaru syahada, qulillah syai'. Apa makna syai'? Dia nak ayat Tuhan tu ada. Lepas tu semua terima Tuhan tu ada kan. Kata ada, sedia, kekal, ataupun tak kata lagu tu pun semua terima. Semua terima. Itulah keadaan ahli sunnah ni. Dari segi hakikat tu terima belaka. Dan hakikat tu ada belaka dalam Quran, dalam hadis. Cuma cara dia sebut tu berbeza. Orang ni tidak buat lagu, tak apa dia tak sebut lagu tu pun, asalkan dia terima dalam bentuk yang lain dia kata. Gitu. Jadi hak tu lah hak katakan perbezaan di antara salaf dan khalaf tu perbezaan dari segi zahir saja, dari segi lafaz saja.
Bukan dari segi maknanya berbeza, dari segi hakikatnya tidak ada beza. Tidak ada beza. Wa kana arsyu 'alal ma. Pada ketika itu arasy berada di atas air. Menunjukkan arasy ni mana dulu lagi kejadiannya daripada segala sesuatu yang lain. Ada dah. Thumma khalaqas samawati wal ard. Dan dia lepas pada itu menjadikan langit dan bumi. Dan dia menulis di dalam az-zikr. Az-zikr itu maksudnya dalam lauh mahfuz segala sesuatu yang akan berlaku. Ni Imran bin Husain kata, lepas pada tu mari satu orang. Dia kata, "Hai Imran, tengok kata untamu tak ada dah." Aku pun pergi selalu lepas pada dia kata gitu tu. Pergi tengok. Orang sepuluh kita lah, kita kata, "Lah ni motor. Tengok motor demo tak ada." Tak tubik lalu. Lu tengah ngaji bertubik, kita kata. Biasalah tu. Apa pula tak ada ni. Jadi dia kata pergi. Aku pun tubik selalu cari tengok tu. Tak tahu mana. Tengok alang-alang saja. Pada pasir ke tengok jauh. Hanya ada nampak alang-alang. Tak tahu mana. Lepas tu dia pun kata, "Demi Allah, suka sekali aku. Biarlah unta tu nak pergi nak hilang pun ikut dia lah, tak apalah. Kalau aku tak berdiri pun bagus," kata dia. "Aku boleh dengar lagi hak Rasulullah kata lagi, sebab itu benda penting tu." Lepas pada tu dia dengar sekatu lah, hak lain dia tak dengar. Walaupun mungkin boleh dia belajar dengan orang lain, dia tanya orang lain, dia ayat gapo lagi lepas pada tu. Tidak sama dengan kita dengar sendiri. Sini menunjukkan mengaji sendiri dengan dengar sendiri ni tidak sama dengan tanya daripada orang lain. Tanya daripada sebab sini. Dia kata kalau lah unta tu hilang pun tak apa. Duk berasa alangkah baik kalau aku duduk lagi situ, tak terpengaruh dengan orang tu kata. Memang unta tu tak ada sungguh pun. Tak ada lah. Lepas pada tu riwayat daripada Abu Hurairah ni serupa dengan sebelum pada ni. Cuma sebelum pada ni lam yaghid, tidak kering. Ini lam yangqus. Tangan Allah itu penuh. Dia belanja, dia curahkan sebanyak mana siang malam pun tak habis. Tak ada kering, tak ada kurang. Tengoklah hak dia jadikan semenjak dia menjadikan langit dan bumi ni. Dia bui rezeki ikut tu ikut ni, tak habis tak kurang. Wa arsyu 'alal ma, dan arasnya berada di atas air. Wa biyadihi al-ukhra al-fayd. Dan di tangannya yang satu lagi, ini menunjukkan bahawa di dalam hadis, di dalam Quran ada sebut dua tangan bagi Tuhan. Jadi serupa juga tangan kau istiwa kau apa, ini sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena terima lah. Kita boleh terjemah tangan itu, tapi jangan kita kata kaifiat dia lagu ni serupa dengan tu tak boleh. Serupa juga lain-lain sifat lain pun lagu tu juga. Limpah kurnia ataupun ini syak perawi faid ke atau qab, mana genggaman. Dalam genggaman dia lah dia nak bui kau orang ni banyak, dia nak bui sikit. Bukan kata dia tak ada, dia akan kurang kalau bui kau ni, bui sebanyak ni. Tak ada sabit itu. Itu kerana kerana apa? Kerana hikmah dia lah. Hikmah dia. Dia nak bui, tak saya bui, dia bui sikit, dia bui banyak, itu hikmah dia. Dia bernaik hak ni, dia berjatuh hak ni, itu hikmah dia. Bukan dia tak boleh, kalau nak bui dulu pun boleh. Hak ni berkait dengan kita. Hikmah ni dia berkait dengan kita. Munafaat dia, faedah dia berkait dengan kita. Dia tu tak ada gapo, tak ada kepentingan gapo. Al-qabd yarfa'u wa yakhbidu, mengangkat dan menjatuhkan, meninggikan ataupun merendahkan. Gapo-gapo lah, apa-apa. Ada orang naik pakak, ada orang jatuh. Ada orang boleh puasa, ada orang jatuh. Hilang kuasa. Betul. Ada orang jadi kaya, ada orang jadi sesak. Hak tu Allah Subhanahu Taala belaka tu. Walaupun zahirnya kita nampak kerana dia rugi, kerana dia tak kena politik dia, maka jatuh. Itu zahir. Sebab belaka. Hakikatnya Allah Subhanahu Taala bui jadi ada sebab tu, ada sebab ni, sesuai dengan keperluan dalam dunia. Sesuai dengan keperluan dalam dunia. Begitulah. Lepas pada tu riwayat daripada Anas
Zaid pergi berjumpa dengan Nabi, mengadu hal dia. Nabi SAW pun royak dia, ittaqillah wa amsik alayka zawjak, bertakwalah kepada Allah, peganglah, jangan duk bercerai. Jangan duk bercerai. Jadi dia duk royak dia ni banyak perkara tidak sesuai lah dengan bini dia ni. Tidak sesuai. Jadi kira-kira tu macam nak lepas lah. Nabi SAW kata jangan lepas, pegang binimu. Pegang tu maksudnya jangan lepas lah, jangan cerai lah. Takutlah kepada Allah. Kalau ada begitu gini, hak tak senang, hak tak betul berjalan dalam keluarga tu, pasal dia dah kena sabar, kena takut kepada Allah. Jangan sampai melampaui batas. Aisyah berkata, dalam nuskha yang lain hak tu lebih terang. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sembunyikan sesuatu, nescaya disembunyikannya ayat ini. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan sembunyi, sebab dalam ayat ini disebut kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menikah dengan bini Zaid. Akan menikah dengan bini Zaid. Tapi tidak, dia royak. Qala wa kanat tafkharu. Zainab dia menyatakan kelebihan dia di hadapan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Dia kata, anak-anak kamu yang mengahwinkan kamu dengan Nabi itu, kalau kamu lebih pun nikah dengan Nabi, siapa dia? Yang istiharkan perkahwinan tu, raya akan menikah kamu ni dengan dia tu, tak ada. Keluarga masing-masing lah, wali masing-masing lah. Aku ni Allah dari atas sab'i samawat, dari atas 7 langit mengahwinkan aku. Bukan makna bila Allah SWT kahwinkan itu, maknanya setengah-setengah tu, dalam setengah-setengah kitab dia kata tak ada wali, tak ada gapo ni. Tak ada. Ada. Hak ni maksudnya Allah SWT mengahwinkan dia, rayak dalam Quran. Orang lain tak ada sebut lagu tu. Cerita perkahwinan Nabi dengan dia ni disebutkan. Lepas pada Zaid tu Nabi menikah dengan dia. Itu maksud dia. Mas kahwin ke apa tu ada sumpah lain-lain juga, ada wali, ada saksi, sumpah je. Gitu. Dan dia sebut di sini, Allah mengahwinkan aku dari atas 7 petala langit. Apa ni, isteri Nabi ni, hak nak jadi isteri Nabi ni pada masa tu, tak lagi lepas pada tu lah dia jadi isteri Nabi. Dia ayat lagu ni, Nabi SAW tahu. Dia tidak marah. Nak ayat apa? Nak ayatnya Allah SWT disebutkan duduk atas arash itu, betul. Dan arash itu atas lagi daripada 7 petala langit. Jadi daripada atas 7 petala langit, daripada arash, daripada atas lagi. Betul. Nabi SAW tidak nafi min fauqi, daripada atas. Daripada atas. Jadi bukan, kita tak boleh faham juga daripada atas tu mana Allah duduk di atas. Boleh. Serupa maknanya dengan bumbung tu duduk di atas, atap tu duduk di atas. Tak boleh faham lagu tu. Jadi di sini dia bahas pula ni. Adalah hasyiah dia bahas. Apa makna fauq di situ? Fauqiyah. Banyaklah dia dibahaskan oleh ulama. Di antaranya yang disebutkan fauq itu, mana kalau jihad, arah ni, arah yang paling mulia, paling lebih, iaitu daripada atas. Itu lebihnya. Sebab apa? Gapa-gapa pun kata naik ke atas. Orang atas, orang lebih, orang lebih-lebih tu alah ke atas. Begitu dia takwil lah, dia takwil. Kalau tak saya takwil pun dia kata atas-atas lah, tapi atas yang layak dengan dia. Begitu. Supaya lain-lain juga. Daripada Thabit Al-Bunani dia kata, wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi. Engkau nak sembunyi dalam diri engkau apa yang Allah akan nyatakan. Wa takhshan nas, dan engkau takut kepada manusia. Wallahu ahaqqu an takhshah. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Itulah apa ni, Zainab kata Allah mengahwinkan, zawwajnakaha, kami kahwinkan engkau dengannya. Bila apa nama Zaid tu habis dah hubungan dia dengan isteri dia, Zainab ni akhirnya cerai juga. Setengah-setengah dulu kita sudah bahas dah ni pun panjang lebar. Kita bahas dah ni. Iaitu setengah-setengah apa ni ahli tafsir yang dia keliru. Dia kata ni Nabi sebenarnya dia tidak royak, ya dia akan menikah gini-gini. Jadi dia susuk dalam diri dia, takut kau orang nak royak. Tak kena tu, bukan lagu tu. Ni Nabi kata Tuhan royak melalui lidah Nabi. Dia kata kepada Zaid tu hak lagu tu je.
engkau sembunyikan di dalam dirimu apa yang Allah akan nyatakan. Maknanya Umar nak cerah, Allah akan nyata juga waktu tu, akan jadi cerah juga. Apa duduk susuknya duk royak gini tu. Kadang-kadang kan orang kan dia tidak royak secara langsung, dia kona kau ni. Dia tidak royak tu. Hak sebenarnya duduk je golai. Begitu. Dan takut kepada manusia ni tidak sesuai untuk dikatakan kepada Nabi SAW. Takut kepada manusia. Hak ni Nabi nasihat dia, Nabi nasihat Zaid tu. Hak tu yang betulnya. Engkau nak takut kepada orang, padahal Allah lebih patut kau takutnya. Gitu. Jadi ayat ini turun berhubung dengan Zainab dan Zaid bin Harithah. Lepas tu riwayat daripada Anas bin Malik lagi, dia kata ayat hijab. Hak ni pun turun berhubung dengan Zainab juga dalam peristiwa perkahwinan Nabi SAW dengan Zainab juga. Nabi SAW pun jamu makan kerana perkahwinan dengan Zainab itu. Pada hari itu dia kata roti dan apa ni, daging. Ini dalam banyak-banyak perkahwinan Nabi hak paling istimewa kan, jamuan dia hak ni Zainab. Zainab. Sebab tu Zainab selalu berbangga. Dan dia menyatakan kelebihan daripada orang lain. Orang lain tak ada begini. Satunya Tuhan mengisytiharkan perkahwinan dia dengan Nabi. Yang keduanya, Nabi SAW jamu makan, walimah ni. Walimah ni lebih pada hak lain. Yang ketiganya, banyak perkara hukum berkait dengan dia. Turun berkait dengan dia, hukum. Dalam peristiwa tu lah juga turun ayat hijabnya. Dan dia berkata, Allah mengahwinkan aku di langit. Di langit dia sebut. Jadi tidak salah kita kata, itu Imam Bukhari nak ayatnya, tidak salah kalau kita kata Allah mengahwinkan aku di langit. Jadi Allah tu hak bahasa ratah lah. Sebab itulah Nabi bila tanya perempuan itu, Allah duduk mana, dia tunjuk isyarat ke langit, dia terima. Tidak salah kata lagu itu, benar juga. Walaupun kita tidak boleh faham atas tu dengan makna jihad seperti makhluk ni, arah tu seperti makhluk tu atas lagu tu. Jangan kata lagu tu. Cuma kalau semata-mata tunjuk ke atas, kata di langit, kata di aras, tidak salah. Tidak salah. Tu je nak ayatnya. Jangan pula kita kata dah kata datah aras, datah langit. Maknanya sebab kita duduk atas kursi, sebab orang duduk atas loteng. Bukan lagu tu. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesungguhnya Allah bila telah selesai menjadikan makhluk, mana dia nak jadilah makhluk tu banyak, ada lagi hak tak jadi lagi pun sampai kiamat tu. Hak ni makhluk apa besar lah, kejadian apa besar tu. Dia tulis di sisinya, di atas arasnya. Disebut di atas juga, di atas arasnya. Inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmat aku mengatasi kemurkaanku. Dia mana hak ni kedudukan Allah mahfuz ke apa ni, di atas belakang. Atas belakang. Lepas tu ulama ada bahas pula di sini. Apa makna tulis dekat dia? Dia tulis dekat dia, tepi dia tu ke dia tulisnya? Apa makna indahu tu? Indah. Sebab itulah untuk Allah ni kalau kata fauqa ke indah ke lagu mana ke, kita tidak boleh fikir seperti hak biasa di makhluk ni. Kalau kita dekat dia tu makna dekatlah ni, sebab kita ni dekat. Begitu. Tuhan tidak lagu tu. Tak semestinya makna kalau indah dekat tu makna begitu. Dari segi jarak gitu, tidak. Sebab itulah dia kata di nombor 3, asbata indahu, kataba indahu, yani asbata fil lawhil mahfuz, yani Tuhan catatkan di dalam lauh mahfuz. Itu makna indahu, dekatnya tu dia. Sebab tu sahabat ulama dia takwil, kalau kata dekat kau gapo, kalau berkait dengan Allah lazim dia. Kalau dekat mudah nak pegang, kalau dekat mudah nak ambil, kalau jauh payah kan. Yang ni bagi Allah, kalau kata dekat itu mana hak mudah, tidak jauh, tidak tersembunyi, tidak payah kepada dia. Itu makna dekat tu. Bukan makna jarak tu dekat. Kalau bagi kita ialah, kalau pada jarak yang dekat mudah kita nak ambil, misalnya kita ni boleh ambil selalu dekat. Tapi kalau jauh kena pergi dulu.
Itu makna dekat. Jadi lazim dia apa makna? Bila dekat ni mudah, senang, tak ada halangan. Begitulah juga Allah SWT. Jadi hak dia tulis tu mudah saja bagi dia. Tidak kata kena pergi. Semua kita kalau sejauh ni kena naik bas malam dulu. Baru siapa situ? Dekat dah tu. Nisbah kepada hak jauh lagi. Ataupun luar tu, dekat tu nisbah kepada hak jauh lagi. Tidak lagi tu. Maksud dia lazim dia. Ini kita kena faham. Maksud lazim dia. Maknanya kalau bagi kita tengok dari sudut ilmu mantik, semua dalalah ini adalah dalalah iltizamiyah. Semua. Itu dalalah lazim. Orang panggil dalalah iltizamiyah berlaku. Lepas tu dia kata, Khattabi berkata, yang dimaksudkan dengan kitab kataba indahu ahadus syai'ain, salah satu daripada dua kemungkinan, kata dia. Boleh jadi qada alladhi qadahu, boleh jadi ini keputusan Allah. Kataba itu dengan makna keputusan dia membuat keputusan pada dirinya. Indahu itu maknanya keputusan pada dirinya. Itu dia membuat keputusan qada, takdir pada dirinya. Seperti firman Allah SWT, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Misalnya Allah telah kataba, makna tulis kau sini. Bukan, kata dia. Kataba adalah ayat ni bukan makna tulis. Jadi Allah telah mentakdirkan, telah menentukan bahawa sesungguhnya aku sendiri dan rasul-rasulku akan menang. Allah sudah takdir dah. Jadi hak ni pun kataba ni, bila Allah selesai menjadikan makhluk, dia pun mentakdirkan, mentakdirkan pada dirinya. Maksudnya dia buat keputusan. Gitu. Buat keputusan. Ay qada dzalika. Itu makna kataba. Qada dzalika. Dia mentakdirkan, mengqada'kan. Wa yakunu makna qawlihi, dan makna katanya fawqal arsh, di atas arsy, maksudnya ay indahu, di sisinya. Dia telah membuat keputusan pada dirinya. Itu dia. Ay indahu alima dzalika fahuwa la yansahu wa la yubaddiluhu. Apa maknanya? Dia tahulah. Itu makna dia tulis tu. Dia tulis dekat dia, makna dia tahu dan dia tidak lupa. Itu makna pada dirinya. Gitu. Dan dia tidak akan ubah. Kaqaulihi ta'ala la yadhillu rabbi wa la yansa. Allah SWT tidak akan terlupa dan tidak akan melenconglah pengetahuan dia, dan tidak akan lupa. Itu sah maknanya. Jadi makna indahu itu makna pada dirinya, dalam pengetahuannya, telah memutuskan dalam pengetahuannya. Di atas arasy itu maksudnya apa nama ni, dia mengetahuilah. Di atas arasy itu mana diri dia. Indahu ilm, ay indahu, yang di dekat arasy. Bukan makna atas arasy, tapi indahu alima dzalika fa huwa la yazal. Boleh jadi juga dia tulis itu dalam lauh mahfuz, yang disebutkan di dalamnya segala makhluk ni dan segala perkara berhubung dengan makhluk ni, ajal mereka, rezeki mereka, keadaan mereka, semua sekali lah. Jadi makna fahuwa indahu fawqal arsh, yani Allah SWT menyebutkan itu di atas arasy, dan dia mengetahui. Jadi Allah SWT perintahkan, misalnya kalau suruh malaikat tulis pada masa tu, itu maksudnya. Jadi inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmat aku mendahului kemurkaanku. Lepas tu mungkin orang kata, dia kata dalam hasyiah, dia kata rahmat aku mendahului kemurkaanku. Boleh jadi kamu kata dia sifat Allah ni kan qadimah, qadim belaka. Hak qadim ni yang ni tidak ada didahului oleh apa-apa lah, itu baru qadim. Ni ada ni sifat murka ni didahului oleh sifat rahmat pula. Lagu mana? Mana ada dulu kemudian pula. Fama wajhu sabqi, jadi dahulu tu dahulu lagu mana? Sebab itulah sab itu
Tidak semestinya makna dahulu, dengan makna mengatasi, melebihi. Melebihi. Qultu ar-rahmah wal ghadab. Rahmat dan ghadab ini termasuk dalam sifat fi'il. Dan dahulu itu bi'tibari ta'alluq. Dahulu tu dari segi ta'alluq dia tu. Kerja sifat itu lebih dahulu. Kerja sifat rahmat itu lebih dahulu daripada sifat ghadab. Sebab ghadab ni apabila orang langgar perintah dia, barulah ada sifat itu, barulah nyata sifat itu. Jadi sifat rahmat tu lebih dahulu. Nak menjadikan ni, nak menjadikan, nak buat biar comel, itu semua termasuk dalam sifat rahmat. Hak tu mendahului itu. Sebab ini sifat af'al. Sifat af'al ni dia boleh dulu kemudian dari segi ta'alluq dia tu, kerja dia tu. Perkaitan dia dengan sesuatu yang hendak dimurkai itu. Jadi waktu Tuhan murka orang kemudian ni, kemudianlah pada masa itulah dia murka tu, ketika itulah nyata sifat murka dia tu. Tapi bukan bermakna sifat itu tidak ada pada dia, cuma ta'alluq dia tak ada. Ta'alluq dia, pekerjaan, perkaitan dia tu dengan benda yang dimurkai itu tak ada. Begitu. Itulah kalau kita nak kata dulu kemudian dari segi tu, apa nama ni, sifat rahmat itu mendahului ghadab. Rahsianya kata dia, ghadab itu berlaku selepas maksiat. Hamba berbeza dengan ta'alluq rahmat itu. Sebab ta'alluq rahmat itu dia sentiasa berkait atas segala perkara, sentiasa sama-sama. Daripada awal lagi sampai ke akhir ada rahmat Tuhan. Itu kalau kita nak tengok dari sudut tu. Kalau dari sudut lain, maknanya sifat rahmat ni lebih luas daripada sifat murka. Kalau kata Tuhan ada murka, dia tidak lebih luas daripada rahmat. Rahmat dia tu lebih luas lagi, mengatasi, menang lebih daripada sifat murka. Bila kita tahu sifat rahmat ini lebih mengatasi daripada sifat murka, mana lebihlah kita bergantung, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih gitu. Misalnya kalau kita kata, kalau kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, kita tidak jadi kecewa apabila kita tahu sifat Tuhan ni gini. Betul, kita telah buat salah tu, dia murka, tetapi kan dia ada sifat rahmat. Kalau kita betul-betul bertaubat, dia akan menutup kesalahan kita tu, akan terima taubat kita tu. Itu makna sifat rahmat mengatasi sifat murka tu. Tidak kata belah mana-mana pun tak boleh, tak akan terima dah. Orang ni kalau jadi lagu ni tak terima dah. Tak ada dah sifat rahmat dia terhadap orang. Ada. Hatta kafir sekalipun. Lagu mana? Tinggal kafir itulah. Tinggal kekufuran itu. Allah SWT akan terima selalu. Akan terima selalu. Walaupun dia kata tak boleh, tak saya terima, waktu tak saya terima, dia tak ada rahmat dia daripada orang kafir itu. Kalau selagi dia tak terima Islam. Tapi bukan makna tak terima semua. Bukan makna orang tu dah sekali kafir Tuhan tak akan terima tau sampai mana bila-bila. Dia masuk Islam pun Tuhan tak terima. Tak ada lagi tu. Itu makna inna rahmati sabaqat ghadabi. Kalau dia cukup syarat, kena cara dia, mana Tuhan akan terima. Jadi misalnya kalau kafir tak terima amalan, dia cukup syarat kan untuk terima amalan, terima Islam, Tuhan akan terima. Tidak kata Tuhan tak terima. Supaya juga rahmat Allah. Bila kata orang ni makan pelik-pelik, hak haram, hak judi, hak gapo, kita dah. Bukan makna Tuhan tak terima dah jadi daging darah dia tu, kita kata mengikut hadisnya, darah apa ni, daging yang tumbuh daripada hak haram ni kan sesuai dengan neraka. Tidak. Hak tu semua boleh diatasi. Tutup belaka, lindung belaka apabila mari Islam. Mari Islam tutup habis. Itu makna rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Kalau nak kira berat benar adalah dah gapo dia tak makan, gapo dia tak minum hak haram, gapo dia tak buat hak haram, buat belaka, kufur lagi. Lepas pada tu kalau terima Islam, bahkan ada kelebihan pula, menggugurkan hak dulu. Bahkan kadang-kadang hak baik-baik kita buat dulu pun dikira juga. Itulah yang dikatakan rahmat mengatasi murka. Lepas pada tu Ibrahim bin Munzir sekata Allah